Ha. Cakap tak kisah je. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke our podcast yang episod yang keberapa dah sekarang ni? Tak ingat dah. Tak ingat dah. So hari ni kita sangat special dan eksklusif. Kita bawakan iaitu Encik Haikal, Ketua Pemasaran dan Strategi untuk Liga Kita.my. Mungkin orang tak berapa kenal apps ni. Ni macam Fantasy League lah untuk EPL. Nanti producer insert contoh-contoh yang Liga Kita tu. So Encik Haikal, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sudi datang lepakkan kita orang. Mungkin fans-fans kat Malaysia ni tak berapa mengenali Liga Kita lagi. Tapi saya tengok dah almost 4,000 lebih yang dah main. Mungkin Cik Haikal cerita apa sebenarnya Liga Kita ni? .my. So Liga Kita ni is a fantasy football apps. Yang mana kita collect, kita buat fantasy merentas liga. Maksudnya kita buat macam contoh sekarang ni dalam apps kita ada buat host fantasy Liga Super melalui KDFC. And then kita juga ada host Selangor Champions League Fantasy lah dalam apps kita. So tahun ni kita ada 2 fantasy league dalam apps lah. Okay. First, macam mana boleh ditubuhkan nak buat fantasy liga ni? Mungkin inspirasi tu daripada berapa orang yang bagi idea tercetusnya Liga Kita.my ni? Ramai. Sebenarnya dia start tahun 2015. Masa tu kita orang, saya dengan saya punya software engineer, kita orang bekerja dengan satu syarikat tu di Kelana Jaya lah. Jadi asalnya dia buat ni as a hobi, main suka-suka dengan kawan dalam office kan. And then bila kita dah berpisah tu, surprisingly sampai tahun 2018 ada orang main lagi sebab it's a web based punya fantasy. Jadi ada orang invite based on invitational code. Jadi ramai orang main. And that's when we decide untuk jadikan dia full-fledged apps tahun 2021 lah. 2021. Yes. Itu baru secara rasmi 2021 tu. Secara rasmi sebagai aplikasi. Sebagai aplikasi. Sebab tadi bagi tahu 2015 buat, 2018 masih ada orang main. So macam mana update dalam tu player semua walaupun tak ada tu still orang main? Kita masih buat lagi, maksudnya sebab masih ada sambutan. Jadi kita teruskan lah. Masih ada update baru setiap tahun tu masih ada lah. Jadi kita terus buat. So bila sekarang ni dah jadikan apps, saya tengok tadi pun dah 4,000 orang main. Saya dah paksa budak-budak office download semua main. So untuk pembangunan dan memasarkan lagi, untuk meluaskan lagi tu macam mana untuk Liga? Mungkin ada yang masih tak mengenali. Okay, untuk fantasi Liga kita ni, apa yang kita cuba buat basically dia vertical dengan horizontal lah. Jadi antara apa yang saya buat sekarang ni, specifically kita banyak bekerja sama dengan semua intellectual property owner ataupun owner liga lah. Jadi antara yang kita dah approach, dah engage, ada beberapa liga amatur di utara dan di pantai timur lah. Dan sekarang ni kita masih dalam proses perbincangan. Dan insyaAllah antara kita kata sampai bulan 9 dan hingga hujung tahun depan kita boleh jangkakan ada beberapa liga lagi dalam apps kita lah. Okay. Macam mana boleh jalin hubungan dengan Kedah lah, Kedah FC? So macam mana boleh jadi? Sebab kan kalau tengok kat website nanti orang cakap apa ni, Liga kita ni bias je. Official dengan Kedah. Mungkin fan dari segi side tu. So macam mana? Logo lain tak rasmi. Okay. Sebenarnya memang kita jumpa satu-satu kelab. Kita punya cara kerja, kita nak jumpa satu-satu kelab untuk tawar kita punya offer lah. Okay. And then KDFC dia nampak potensi ni sebab dia ada one of a strong base punya fan base. Jadi kita katakan kita cuba buat kerjasama ni as a experiment tahun lepas, dan alhamdulillah untuk Liga Super dan Piala Malaysia dia kita kata berjaya lah. Dia ada lebih kurang dalam 1,200 orang main tahun lepas untuk Liga dia. Okay, macam bila orang main ada ditawarkan hadiah, ada. So macam mana dapat maybe dia sekarang macam ni
Prize kita orang nak tahu buat fantasy football ni kan datang dari mananya datangnya duit. Macam mana nak jana pendapatan sebab nak buat apps ni mahal ni, nak maintain lagi. Macam mana datangnya duit tu? Faham. So company kami ni Kuat Data ni is a startup lah. So Liga kita ni is actually one of our product and some of us masih lagi bekerja sebenarnya. Sebab macam kalau apa yang kita nampak untuk jadikan satu produk tu, kalau kita pergi Fiverr ke ataupun kita pergi mana-mana yang kita kata software developer lah. Awal kita cakap untuk development apps ni RM50,000, RM60,000. Tapi dia ada layer kat belakang tu. Dia ada back end, dia ada front end, dia ada security. And then dia ada maintenance, ongoing maintenance every month, server. Jadi kita kata operation tu setahun ni is about 300,000 cost. 300. Okey, banyak. 300,000. Ini kalau ini pun sebab kita orang foreman show, jadi masing-masing boleh buat kerja masing-masing. Jadi tak ada extra cost lah. Tapi I believe kalau harga sebenarnya mungkin boleh jadi antara 300 to 500,000 lah a year. So macam mana nak jana pendapatan tu sekurang-kurangnya nak break even dengan kos 300,000 setahun? Kos bajet Liga M3. Okay, jadi itulah bila you dah cakap ni pun saya pun sebenarnya nak cerita juga sebab industri fantasy ni dia tak besar mana pun. Macam saya cakap tadi tu kan. Okay, English Premier League dia ada business dia berbilion. Tapi untuk yang main fantasy ni, yang download apps dia is about 10 million saja. Whereas Bundesliga yang second ataupun third famous league dekat dunia ni, dia ada about 500,000. So developer dia EA Sports ada 500,000. So jadi secara reality ni lah, kalau tengok pada reality ni, industri kita tu memang agak jauh beza dia. Jadi macam mana kami nak navigate, so that's why kita offer macam is a special fantasy apps yang mana dia akan kumpul all the IP owners. So dia akan avoid cost pada all these IP owners untuk develop baru. So dia jadi satu platform untuk dia orang buat host untuk dia punya host IP dia lah. So tu yang kita offer. And then jadi macam saya cakap tadi, dulu last year kita buat revenue sebab apps ni dia masih macam saya cakap tadi is a MVP, is a minimum viable product. Jadi masih banyak eksperimentasi berlaku. Tahun lepas ramai orang marah sebenarnya sebab tahun lepas kita guna format ada orang panggil is a pay to win. Sebab dia ada certain activities yang dia orang perlukan. And then bila dia orang guna token tu ada bagi leverage pada minggu perlawanan lah. Jadi so itu antara kita kata our revenue stream lah. But this year kita cuba avoid that system and then kita bawa gameplay format yang lebih kurang sama macam English Premier League. Tapi ada certain yang berbeza lah. And then kita cuba datangkan revenue model melalui subscription base yang kita akan mungkin dalam tempoh terdekat ni insyaAllah akan launch lah. So iaitu akan bawa revenue pada apps lah. Subscription base tu apa yang specialnya dan macamnya berapa harga ni? Apa yang akan buatkan macam orang tak peminat bola sepak tu sendiri rasa boleh je aku subscribe je lah. Okay. Alright. So subscription base ni dia memang fokus kepada hardcore fantasy player. Okay. Sebab fantasy ni dia memang is a combination of data and fun. So siapa yang banyak insight mengenai bola sepak, mengenai pemain, dia adalah kita kata juara lah atau pemenang lah sebab dia ada insight. Jadi apa yang subscription base ni tawar is a product yang melalui kerjasama dengan beberapa prominent kita kata company yang collect data dalam industri ni lah. Jadi macam Athlete Pass dengan data sukan. So apa yang dia offer is deep analytics. Jadi kita ada certain data yang kita bagi untuk pemain tapi dia ada certain deep analytics. Jadi yang ini yang akan di offer oleh subscription model ni lah. Jadi kita banyak bekerjasama dengan multiple kita kata bukan merentas tapi kita berkenalan dengan semua dalam industri ni lah. Okay, kalau daripada segi planning, apa yang Liga kita akan buat untuk marketing ke untuk jangka masa panjang untuk mengembangkan lagi Liga kita ni untuk tahun ni? Sebab Liga pun baru je jalan dalam 3 game, 2 game. So jauh je.
Banyak sebenarnya. Banyak perancangan dia. Tinggal tak tahu cukup tangan tak cukup tangan. Okay. So, biasalah. I mean, untuk digital punya activities tu, dia berjalan macam biasa. But apa yang kita cuba buat untuk bahagian strategi, kita cuba bekerjasama dengan satu IP owner lah yang ada prominent. Macam contoh, sebab sekarang ni kita pun cuba juga untuk engage dengan MPFL yang mana dia pun ada fan base dia sendiri, and then dia ada and then aplikasi ni juga dia ada since dia merentas liga, jadi apa kita punya ultimately kita pun nak pergi ke AFC, AFF, jadi kita boleh pergi ke arah sana lah. Jadi Southeast Asia lah market dia segmentation untuk besarkan lagi lah. Okay, saya nak berbalik kepada soal Had yang tadi tu, yang data tu kan. So kalau kita secara realistiknya kita tengok yang subscription tu, itu hanya akan cater untuk certain people only. Sebab dia hanya untuk siapa yang gila data lah. Gila data. So macam mana nak cater tu, macam mana nak buat duit kalau kita cater punya market punya ni pun dah kecil. So adakah subscription fee tu akan jadi mahal sikit? Tak, saya janji dia akan harganya akan berpatutan lah. Itu mampu milik lah. Sebab tak ada dalam tim ni yang nak beli Mercedes. Okay, jadi sebab macam saya cakap tadi, sebab once kita ada multiple IP owners, okay, kita akan ada multiple sponsors juga yang akan join. Macam contoh, saya ambil contoh Selangor Champions League. Okay. So kita akan dia ada own sponsor dia. Okay. Jadi apa yang kita tawarkan kepada IP owner ni macam Selangor Champions League in the future is sponsor punya section. Jadi dia ada peluang untuk akses kepada direct kepada pengguna aplikasi melalui direct pengguna melalui aplikasi kita. Jadi sebab apps ni sebab since kita yang develop apps ni dia ada fasa sebenarnya. Kita ada fasa. Jadi fasa pertama sekarang ni ialah permainan. Fasa kedua dia akan e-commerce. Jadi kita akan ada buat serta e-commerce. Bukan macam tong sampah tapi is a proper punya e-commerce, dan dia akan involve dengan specifically untuk sukan lah. And then ketiga is like macam saya tak ada ayat, saya tak ada terma yang betul untuk gambar kan, but similar to like social media. Lebih kurang macam tu lah, but is jauh lagi lah. But kita fokus pada untuk e-commerce untuk destination. Sebab tadi cerita pasal data untuk certain pemain. Kalau kita tengok EPL, maybe ada macam statistik semua. Betul. So kalau kat Malaysia ni, daripada segi data macam nak collect, sebab Malaysia mungkin untuk Liga Super mungkin lah ada, tapi kalau untuk Selangor Champions League ni orang tak kenal, orang tak semua mengikuti. Dia ada fan base dia tapi tak ramai yang itu. Okay, sebenarnya ada beberapa company yang di Malaysia ni yang dalam bidang tu, macam saya sebut tadi ada 2 syarikat. Yang pertama dia macam kita selalu dengar Data Sukan, and then Athlete Pass. So untuk Selangor Champions League, dia bekerjasama dengan Athlete Pass. Jadi Athlete Pass provide insight, macam bukan sekadar berapa gol, tapi dia ada shot on target, shot miss, one tackle, so banyak. And then dia panggil apa dia panggil tu, box to box, lari box to box, yes. So banyak lah, dia ada sehingga 120 matrix. Jadi banyak. Cuma sekarang ni kita nak, tapi macam saya cakap tadi, sebab data collector tu memang dah ada dah. Sampai kita ada deep analytics pun ada. Tapi macam mana kita nak sampaikan ke fan ialah melalui permainan lah. Jadi secara tak langsung fantasy ni is like dia macam channel untuk dikenal lah. Yes, untuk pemain. Macam mana dia manipulate data tu untuk bermain, untuk fun lah. Kalau dah ada deep analytic macam ni, bukan untuk die hard fan. Dia rasanya patutnya untuk kelab boleh beli ni. Patutnya boleh jual di kelab ni. Sebab ni dia orang tak payah cari ejen yang cakap belum tentu betul kan. At least ini dah ada deep analytic yang dah ada statistik apa semua, proven statistik. So senang dia beli player, lepas ni tak payah pakai ejen lah. Betul. Boleh jual tu. Boleh jual lah. Saya rasa sekarang ni saya tak sebab saya tak sempat nak jumpa semua kelab. Ada beberapa kelab yang saya jumpa macam
KDFC dia bekerjasama dengan Data Sukan. Jadi Data Sukan akan bagi match analysis dengan performance setiap week in week out lah. And then saya Selangor masa saya pergi dulu dia orang ada team dah. Dia orang ada analytics team dia sendiri. Cuma saya tak dapat nak tengok semua, tapi yang saya pasti memang dia orang dah ada lah. So saya percaya kelab-kelab lain ni pun mungkin dia orang dah ada dah sekarang ni. Cuma mungkin dah ambil masa, sebab melalui pengalaman saya berborak dengan tim-tim data ni kan, dia memerlukan beberapa skill untuk orang tu memahiri kaedah untuk collect data tu sebenarnya. So dia bukan sekadar software je, tapi dia perlukan individu tu sendiri dia peka dengan apa yang dia nak buat sebenarnya lah. Betul. Sebab data ni dia kira mahal ni sebenarnya, dia macam Betul. Data peribadi macam kita punya ni. Orang jual data peribadi kita. Dalam football dia memang mahal lah, sebab benda ni yang orang-orang kelab-kelab kat luar dah pakai untuk beli player ke transfer ke everything. Betul. Jadi kalau itu daripada segi data untuk orang, untuk lebih ke dalam, untuk orang fans tahu pasal macam benda-benda yang detail lah, bukan setakat goal, box to box lah, tackle, win lah macam dari liga lain buat kan kat luar. So kalau daripada segi pemasaran memang dah bekerjasama dengan Selangor Champions League, atau ada dengan maybe tadi cakap Pahang. Yes. So kalau dengan MFL sendiri, FAM sendiri ke, kelab-kelab utama ada tak? Mungkin ada diorang bekerjasama tak? Okey, saya sejujurnya kami pernah berjumpa dengan MFL, tapi mungkin masa tu kami berjumpa dengan MFL tu mungkin tak sesuai, sebab masa kami kenalkan dia tu aplikasi shoot tu dia orang baru nak launch ataupun dah launch, saya tak pasti. Jadi ada sedikit kita kata ada berbeza objektif, tapi kami tak rule out segala inilah, sebab kami akan cuba approach, sebab at one point when we have the numbers dia akan kita tak tahu masa depan lah, kita in future mungkin dia nampak potensi kita akan datang, mungkin kita akan boleh bekerjasama balik semula lah. So Liga FAS yang Selangor dah buat kan. So untuk women football macam mana? Sebab tahun lepas kita tengok Liga women dia kan menarik kan, semua nak tahu kan. So sekarang ada approach lah untuk ni. Yes. Memang dengan kita, we have a very good relationship dengan FAS sebenarnya. And then untuk sebenarnya untuk makluman, kita orang dah bekerjasama dengan ACL ni since 2018. Dah ada 2018 ni. Cuma this year dia dalam bentuk apps lah, dalam apps. Memang masa kita deal tu, kita nak Selangor Champions League dengan Women's Champions League. In fact dengan Kedah pun kita nak cuba buat untuk dia punya K-League dia. Lepas tu dengan ni International Beach Ball dia. Jadi these are the leagues yang kita orang tengah dalam pematian. Liga Amatur Pahang, ni yang kita tengah cubalah untuk dapatkan dalam, untuk buatkan fantasi. M3 Liga M3 yes. Sebenarnya pun buat masa ni belum ada apa-apa, saya cakap belum ada apa-apa komunikasi kena M3. Tapi personally kalau tanya saya, Liga M3 ni mungkin dia kena, satu dia panjang, lepas tu banyak kelab. Betul. 20. Jadi saya ingat bukan tak boleh, tapi boleh tak masalah. Cuma buat masa ni keutamaan kami adalah liga-liga yang saya sebutkan tadi tu lah. Sebab tadi ada cakap ada bola sepak pantai ke apa tadi. Dia bukan fokus, liga kita bukan fokus pada bola sepak lah. Dia ada yang lain juga lah. Asalnya bola tu sepak pakai kaki. Jadi bukan bola. So bola sepak pantai, bola sepak futsal. Jadi futsal pun antara dalam radar kami lah. Jadi antara kelab yang kita orang pernah berjumpa lama dulu, KL City FC. And then baru-baru ni Pahang Rangers. Rangers, yes, futsal. Dua kelab ni yang interested untuk buat fantasy, dan masih dalam perbincangan, dan kami berharap boleh terus ke FAM lah, sebab memang objektif tumpuan kami sebenarnya kami nak, sebab dalam projek ni pun sebenarnya kami nak bekerjasama dengan FAM, sebab ada nampak potensi dekat liga-liga kecil. Betul, sebab dia boleh provide juga
number analytik pada FAM sendiri yes. untuk pilih pemain. Betul. Dan pada masa sama sebenarnya kita nak bagi exposure kepada pemain-pemain kita. Sebab kalau tengok balik Selangor Champions League, ramai je player-player yang daripada situ naik. Yes. And then tahun lepas kita tengok Selangor Champions League dia ada dua orang actually player yang dah compete. Sebenarnya ramai, mungkin yang saya ingat 2 orang Liga Super sekarang ni. Satu Dirga Sudi. Dulu dia dia daripada Selangor Champions League and then dia main UiTM FC. And then satu orang lagi. Dulu dia main PKNS tak saya. Sekarang ni dah main Malaysia dah. Defense Selangor siapa? Syarul Nazim. Yes. Dia pun datang daripada Liga Amatur. So jadi kalau kita tengok kan liga-liga IP yang kita dapat ni tadi sebenarnya liga-liga yang saya sebut tadi adalah liga-liga yang kita nampak ada potensi untuk bawa muka-muka baru dalam Malaysia. Nak melambakkan pemain-pemain yang ada kualiti kat Malaysia ni melalui inilah cara dia. Macam satu platform juga yes. pemain muda juga yang maybe tak dapat peluang, ini tempat dia. Ini tempat dia. Ada data ni dah boleh pergi. Ini satu inisiatif yang bagus untuk kelab lah. So setakat ini kalau dah approach banyak kelab kan, Liga Super dah rasanya dah approach banyak kelab kan? Tak juga, bukan semua lah. Ada beberapa lah. Ada beberapa kelab. Apa halangan dan cabaran tu bila nak buat ni? Maksudnya nak buat benda yang bagus ni bukannya untuk diri sendiri tapi untuk kelab tu sendiri dan juga untuk negeri, untuk bola sepak Malaysia. So apa cabaran dia bila nak dapatkan tu? Okey lah, ni halangan. cabaran lah. Cabaran dan halangan. Ni cerita real lah. Okey, sebenarnya apa-apa pun dalam pembangunan aplikasi pun sebenarnya macam banyak kali tadi korang tanya saya kan revenue. So ini sebenarnya dia punya cabaran dia. Jadi mungkin ada antara perbincangan yang mungkin terbatal, mungkin disebabkan revenue. And then untuk aplikasi tu sendiri, apa-apalah dalam apa-apa bisnes kita tengok startup yang buat software kat aplikasi, dia tak akan dapat untung dalam tahun pertama. Dia ambil masa. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Mungkin tak untung-untung. Tapi kaya juga. Kaya juga. Itu masalah. Sebab macam contoh, tak silap saya macam Grab. So walaupun kita dengar macam dia ni banyak orang pakai, tapi masa beberapa tahun lepas dia masih tak untung lagi sebenarnya. Jadi memang apa-apa bisnes startup yang saya faham lah 4 tahun 5 tahun tu dia belum tentu untung. In fact Foodpanda tu masa saya dengar dulu pun dia tak untung lagi sebenarnya. Ada inject ke macam mana saya tak pastilah, tapi lebih kurang macam tu lah. Dia complicated sikit bila dah masuk dengan IPO lah. Yes. Dia lain dah. Dia dah jadi lain dah. Lain game. Jadi kami pun sebab kami is a startup company, jadi kami expect akan jadi benda yang sama. So that's why dalam company ni 4 orang ni masing-masing ada peranan masing-masing lah. Jadi yang akan maintain that operational cost. But again mungkin dari segi growth tu mungkin agak perlahan. But Alhamdulillah setakat ni kami ada dalam selain 4 orang ni ada lagi pembantu ataupun penyokong kuat kami yang buatkan kami masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan pada yang sama kita orang cuba wujudkan seberapa banyak mungkin sustainable revenue lah. Macam saya cakap ada subscription. Mungkin kita akan buat ada beberapa lagi development lah. Merchandise. Itu biasalah e-commerce tu untuk fasa 2. But again kita akan banyakkan kita kata macam mana digital product macam jersey, macam kalau kita main PES dia ada boleh buat jersey dia sendiri, team dia. Jadi kita akan provide benda tu macam Facebook lah. Sebab so ada serta-serta features lah yang kita ni. Daripada segi promosi lah macam ni, sebab mungkin daripada segi iklan ke apa orang tak berapa kenal. Macam mana nak promote liga kita tu sendiri? Dengan kekangan kewangan. Okey. Dengan kekangan kewangan sekarang ni macam biasa kami masih buat digital marketing macam biasa, ada buat paid ads. Tapi baru ni kita orang stop kejap sebab itu ada rumours, itu lain cerita lah. Jadi mungkin kita akan sebab it's a numbers game. So basically berapa banyak kita spend and then we will have the numbers back lah. But bagi saya fantasy ni kita ada
sebab potensial untuk buat digital ads tu ada sebab kita ada few players juga yang datang daripada Endon, daripada Egypt, ada few. And then tahun lepas pun pemenang kita daripada Indonesia. Jadi kita orang rasa kalau as long kita just maintain that momentum on the ads, insyaAllah lah we reach that numbers lah. So, ini ada fans-fans dari luar juga Bedak lah. bercerita pasal Indonesia. Kenapa tak masuk market Indonesia? Kalau Aika sendiri tahulah. Indonesia dia jangan cakap dia punya Liga nombor 1. Sampai Liga nombor 3 dia pun gila. Ya, betul. Dia punya fanbase gila-gila sampai mati bunuh. Betul. Rasanya patut fokus yang tu dulu Lepas tu dah ada Malaysia tak apa kita buat ini dulu. Lepas tu sebabkan kurang sokongan daripada pihak-pihak tertentu kan. Mungkin boleh pergi Indonesia, explore Indonesia, maybe boleh start dengan Liga asalnya Liga 1 atau Liga 2, start Liga 2 atau Liga 3 sebab dia orang punya fanbase kuat lah. Ya, betul. Betul. Memang fanbase dia kuat. Tapi dari segi pergerakan kami, realistiknya kami rasa lebih mudah untuk kami jangkau sini dulu Southeast Asia market sebab AFC office kat sini, AFF office kat sini, jadi lebih mudah. Jadi saya rasa bila kami dapat bekerjasama dengan salah satu pihak ni, mungkin boleh sampai reach ke, mungkin kita akan berjumpa lah dengan orang daripada sana. Jadi tujuan dia, kami memang ada nampak visi nak ke Indonesia, tapi kami cari yang dekat loh, selu-selu loh. Sebab realistik dia office AFC kat sini. AFC kat sini betul. Jadi baik saya pergi sini loh. Betul. Itulah sepatutnya pihak yang paling yang sepatutnya jadi tumpuan adalah FAM sendirilah. FAM sepatut macam bagi kerjasama sebab benda ni buat benefit kedua-dua. Mudah untuk dia lah. Actually mudah kerja dia juga. Mudah dia lah. So harap dia dengar. Okay. Macam mana saya nak jawab soalan ni Okay, sebenarnya dia is a reality dia is a business lah. Kan? Jadi sebab untuk kita buat kerjasama dengan sesuatu badan organisasi ni yang besar ni, kita nak kena menjerit. Jadi apa yang kita cuba buat sekarang ni, kita nak jerit betul-betul depan dia sampai dia terima kami. Buat masa ni macam saya cakap dulu, kita memang pernah jumpa dengan MFL, FAM belum lagi mungkin untuk MPFL insyaAllah lah. Tapi macam kami cakap tadi, kami kena menjerit supaya dia orang nampak usaha kami. Sebab is a startup, jadi mungkin saya faham sebab mungkin susah untuk organisasi untuk percaya satu startup yang kecil 4 orang je, betul tak? Tapi kalau dia tengok, insyaAllah kalau dia tengok pada segi konsistensi dengan evolusi yang berlaku, insyaAllah lah saya tak menafikan lah kerjasama tu pada masa akan datang, insyaAllah. Sebab rasanya kita perlu benda-benda macam ni sebab tak ada siapa lagi. Kalau kita sedar pun, kita nampak sekarang ni setiap pasukan, setiap kali training, setiap player dah pakai untuk data punya, untuk check dia punya performance. Benda ni rasanya dah jadi satu kewajipan. Betul. Sekarang ni modern sports kena ada benda-benda tu semula. Dan dia melibatkan kos. Sebab kos tu dia bukan macam kita cakap, bukan dekat hardware je. Dia perlukan kepakaran juga. Jadi tu pun melibatkan kos. Okay, Cik Aikal, maybe soalan terakhir, macam mana maybe fans kat luar nak main benda ni, nak download kat mana, nak pergi dekat mana, function dia macam mana? Function macam mana? Okay, siapa kepada pemain fantasi di luar sana, mana kamera ni? Ini editor nanti insert apps tu. Memanggil kepada pemain fantasi di luar sana, anda cukup berkeyakinan untuk bermain fantasi, boleh download aplikasi kami di aplikasi Fantasi Liga kita. Boleh download di Apple Store dan juga Google Play Store lah. So nanti kalau boleh download dekat situ, boleh main dia sama je macam kalau main yang EPL punya. So ni pun akan ada hadiah. Ada hadiah. Ini kalau boleh jadi macam manager untuk manage tim Liga dekat Malaysia ni. Betul. So terima kasih Cik Aikal sudi lepaskan kita orang, luangkan masa ceritakan pasal Liga kita .M1 ni, satu benda yang sangat-sangat menarik lah sebenarnya. Saya harap kita ada starting untuk kita juga. Ya, betul. Ni for the future ni, 2-3 tahun lagi confirm lah. 5 tahun lagi. 5 tahun ni kita tak pakai agent lah. Kita tak pakai agent lah. Dia menjadi agent lah ni. So terima kasih untuk semua fans-fans Harimau Melaya. Semoga kita jumpa lagi di podcast yang akan datang. Jangan lupa follow semua social media kami, tekan button subscribe, tekan button loceng supaya korang tak terlepas konten-konten menarik kita sediakan untuk anda.
Apps apa? Oh, okay, jangan lupa producer bising. Kita pun ada apps Kita lah. pun ada apps juga. Oh, Orang boleh download juga betul. apps kita. Cari-cari download. Nanti producer insert video. Banyak cakap banyak. So hari ni homework kena install 2 apps. Baik guys, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ciao.